ya. Nombor 2, kita dengan PKR gaduh. Nombor 3, kita dengan kita gaduh. Nombor 4, masyarakat tengok betul ke PAS ni nak kerjasama, ya. Lalu tak ada benda yang kita untung bagi pandangan anak, ya. Ni pandangan, ya. Pandangan kita boleh berbeza, ya. Ni pandangan, ya. Pandangan boleh berbeza, ya. Tak ada masalah, ya. Tak ada yang masalahnya bila saya bentangkan pandangan, maka orang punya tafsiran tu nak jatuhkan si fulan lah, nak jatuhkan ulama lah, nak jatuhkan ini. Itu tak ada dalam niat saya sama sekali. Apa yang saya nak ialah kita ambil iktibar. Apabila ada 3 penjuru yang untung hanya UMNO Barisan Nasional, jangan ianya berulang lagi, insya-Allah, ya. Itu saja. Yang nombor 2, saya tak nak lebih daripada itu. Yang nombor 2 tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Zulkarnain daripada Perlis, ya. Yang saya setuju lah apa yang disebut, ya. Dan konteks kefahaman tentang orang bukan Islam ni, dhimmi ke harbi ke, memang tak relevan dalam suasana sekarang. Kalau kita lihat kepada, dan benda ni telah pernah disebut oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur, ya. Dia kata kalau kita baca Piagam Madinah, Rasulullah SAW buat perjanjian dengan orang musyrikin Madinah dan orang Yahudi, ya. Dalam perjanjian itu disebut nahnu ummatan wahid, ya. Tak ada soal ahlu zimmi di kota Madinah, ya. Tak ada ahlu zimmi di kota Madinah, sama-sama sebagai rakyat, ya. Dan ada yang mengatakan sekarang ini konteks ahlu zimmi ini ialah negara-negara yang dibuka oleh tentera Islam, yang mana rakyat tu dah tak ada kerajaan, maka kerajaan umat Islam yang ambil alih. Dan orang yang bukan Islam di negara-negara yang dibuka oleh tentera Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang ada perjanjian dengan kerajaan Islam yang memerintah negara-negara itu, ya. Beza dengan di Madinah. Dan ada juga yang memberikan pandangan sekarang ini bukan lagi ahlu zimmi, bukan lagi kafir zimmi, kafir harbi. Semuanya kalau dalam negara ini dia jadi macam kafir muahad, iaitu orang yang ada perjanjian dan ada kata sepakat dengan kita, ya. Inilah macam-macam pandangan, tetapi ianya memang cukup tepat untuk kita memahami dan kita menangani waktu siasat atau politik semasa, supaya tindakan kita dan cara kita berinteraksi dengan mereka pun akan tepat. Kalau kita nak cakap dengan dia orang, kalau kita perintah kamu ni semua jadi sebagai ahlu zimmi, ya, dah jamin lah, saya ada batu lah dia orang kata orang. Tapi kalau kita kata kita sama-sama sebagai rakyat, ya, mempertahankan negara ini, membangunkan negara ini dan sebagainya, seperti mana dalam Piagam Madinah, mungkin ianya merupakan satu pendekatan yang lebih mudah untuk diterima dan lebih tepat dengan wakil politik yang sedia ada. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadil pengurusi, sahabat yang membukakan soalan, pertamanya terima kasih, dan saya nak respon apa jaminan Majlis Syura Ulama Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat tentang bergabung dengan UMNO. Pertamanya saya nak tegaskan bahawa PAS kita berada di paksi syariah. Kita berpandukan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Dan kita mempunyai Majlis Syura Ulama, insya-Allah akan menjaga, mengawal perkara ini, dan kita tak akan berganjak daripada dasar perjuangan kita. Apa yang saya nak tegaskan bahawa tahaluf siasi yang berlaku pada hari ini, selagi tidak bercanggah dengan nas syarak, maka Majlis Syura akan bagi jaminan bahawa ia akan berkekalan sehingga bila-bila masa. Dan bergabung dengan UMNO ni, selagi UMNO tidak berubah dan dia menjadi parti yang jahat sebagaimana hari ini,
kita bagi jaminan bahawa insya-Allah tidak akan ada kerjasama di antara PAS dengan UMNO selagi UMNO sebagaimana yang ada pada hari ini. Yang kedua berhubung dengan masalah ahlul harbi, ahlul zimmah, ahlul muahid, banyak yang dibincang oleh para alim ulama dalam kitab. Dan memang situasi dia berbeza dengan sistem warga negara yang ada pada hari ini. Warga negara ni selagi tidak dibuang warga negara, macam mana sekalipun dia tidak akan menggugat hak-hak dia dalam negara tersebut, berbanding dengan dulunya ada sistem ahlul zimmah. Kerana dulunya sistem yang diamalkan adalah sistem peperangan, bukan peperangan demokrasi macam kita. Kita ni demokrasi berparlimen. Walau bagaimana sekalipun, kita memang mengambil kira masalah warga negara inilah. Sebab itulah sekarang ini kita mengambil pendekatan demokrasi berparlimen. PAS tidak ambil sistem sebagaimana peperangan dan sebagainya. Bahkan kita menolak apa-apa keganasan yang berlaku, kita tolak. Kita ambil sistem demokrasi berparlimen, dan perjuangan PAS ini perjuangan yang penuh dengan keamanan, bersih daripada segala benda. Yang berlaku sikit sebanyak ini adalah daripada UMNO. Kita buat demonstrasi, tengok bersih dulu, bila dia ganggu memang kelangkau. Yang terakhir yang kita buat baru ni, jumlah yang paling lama, bila diberi kerjasama, alhamdulillah sampah orang pun. Ini perjuangan kita, insya-Allah. Kemudian berhubung dengan tahaluf siasi, dia adalah satu wasilah. Ya, kita kena faham, tahaluf siasi adalah wasilah. Jangan sekali-kali kita jadikan tahaluf siasi ini sebagai matlamat. Dan tahaluf siasi dia adalah wasilah. Yang saya tekankan bahawa semua gerak-geri kita di dalam perjuangan adalah ibadah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam pembentangan saya, supaya kita menjaga perkara ini, dan kita tidak anggap bahawa tahaluf siasi ini semacam perkara yang mengganggu gugat keteraman kita. Tidak, sebab dia adalah kefarduan yang mesti kita sempurnakan dengan cara yang terbaik, sebagaimana kita menyempurnakan ibadah lain dengan cara yang terbaik. Sembahyang kalau boleh dengan cara terbaik, puasa dengan cara terbaik. Begitu juga dalam isu berpolitik, kita mesti menyempurnakan dia dengan cara yang terbaik. Termasuk dalam isu tahaluf siasi yang selok belok perjuangan dia lebih banyak dan liku-liku dia lebih mencabar. Jadi sebab itu kita kena uruskan dia dengan baik, dan jangan sekali-kali kita menganggapkan tahaluf siasi ini satu benda yang boleh mengganggu gugat kita. Tetapi tahaluf siasi mampu membantu memacukan Islam ke tempatnya yang sebenar. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita mesti menyempurnakan dua matlamat. Yang pertama matlamat siasi, yang kedua iaitulah matlamat kita menyampaikan dakwah melalui kaedah tahaluf siasi ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Luas rupanya perbincangan kita, dan saya rasa duka cita, ingat tak mau tukar tajuk lain dah. Rupanya legasi Ustaz Fazil ni besar. Sebagai janji, minta seorang 30 saat dua orang tadi. Silakan kemukakan soalan dan terus akan dijawab oleh dua pembentang kita. Silakan. Mikrofon. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya daripada Puchong. Saya nak tanya tentang game politik. Pertamanya, kalau boleh untuk YB Khalid Samad supaya buat satu majlis ilmu macam dekat Kelantan, buat dekat dataran kemerdekaan Shah Alam. So maknanya macam kita sebarkan dakwah kita, saya rasa macam benda tu bagus tau. Okey, yang keduanya M politik, iaitu material politik. So macam mana PAS menjalankan peranan dalam material politik? Sebab kita tengok sekarang ni politik Malaysia ni memang material, dapat beri dia tu berubah. Saya rasa faham. Okey, yang kedua, tolong mikrofon. Saya nak cuba berhenti 2.5. Jadi 1 minit lagi pembentang kita akan jawab. 12.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Soalan saya merujuk kepada kertas kerja yang dibentangkan oleh kedua-dua ahli panel. Jadi setelah saya mengambil masa sedikit untuk membaca, terutamanya kertas kerja yang pertama, kalau peserta yang lain nak tengok, kita boleh buka juga muka surat 23. Dalam perbincangan mengenai beberapa studi kes dalam isu tahaluf, Ustaz Ningtawi ada menyatakan keadaan-keadaan yang mungkin berlaku sekiranya tahaluf siasi ini memberikan keadaan umat Islam ataupun cara kefahaman kita ahli parlimen Islam menjadi minoriti. Jadi dalam keadaan begini ada dua situasi yang Ustaz sebutkan, sama ada kemungkinan ahli parlimen UMNO masuk ke dalam Pakatan Rakyat ataupun tidak berlaku sebegitu. Jadi Ustaz mengatakan bahawa dalam keadaan yang begitu tidak pasti bahawa umat Islam, ahli parlimen Islam boleh menjadi majoriti, maka hukum tahaluf siasi itu terbatal. Maksudnya sekiranya ahli parlimen Islam tiba-tiba jika kerajaan PR tertubuh menjadi minoriti, maka keputusan yang perlu diambil adalah kita membatalkan tahaluf siasi. Boleh. Jadi secara tidak langsung saya lihat dengan kertas kerja yang kedua ada sedikit kontradiksi ikut apa yang saya fahamlah. Memandangkan Tuan Haji Khalid Samad menyatakan bahawa dalam keadaan kita tidak dominan, kita perlu meneruskan kerana manfaat daripada perhitungan calculated risk tu boleh mencapai. Jadi saya ingin minta, saya rasa pembentang dah faham. Dah. Terima kasih. Saya minta teruskan. Ada kontra sikit pada dua pembentang tadi. Ya, yang soalan yang pertama tadi, yang soal K politics dengan M politics, ya, metodologi politics, iaitu soal strategi dan sebagainya lah, ya. Saya rasa apa yang dicadangkan supaya kita ada perbincangan dan pendedahan yang lebih umum dan sebagainya, itu memang satu cadangan yang baik. Hanya mungkin untuk nak buat dekat dataran kemerdekaan tu mungkin benda tu dah terlalu tinggi lah, kan. Ini lebih untuk orang-orang yang terlibat dalam gerakan Islam untuk memahami dulu, kita sama kita pun benda ni pun masih satu perkara yang perlu dikupas dengan lebih mendalam. Maka untuk nak buat cara umum ataupun terbuka dekat dataran kemerdekaan itu, biar kita bincang tentang isu-isu yang lebih asas dululah dengan masyarakat yang terbuka. Yang soalan yang kedua tu mungkinlah saya tak saya rasa dia punya kata putus dia ialah akhirnya sama ada Islam dan perjuangan Islam itu mendapat keuntungan ataupun sebaliknya, ya. Di situlah yang mungkin apa yang saya sebutkan agak berbeza sedikit dengan apa yang terkandung di dalam kertas kerja yang dibentangkan oleh Ustaz Ningtawi. Tetapi saya rasa yang itu adalah berasaskan kepada tanggapan bahawa sekiranya berlakunya begitu, maka kita akan rugi. Ya, itulah dalam kertas kerja saya telah cuba nak mengemukakan bahawa dalam keadaan kita tak majoriti sekalipun, tidak semestinya kita akan rugi kerana ada jaringan-jaringan keselamatan, ya, yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu walaupun mungkin dalam Pakatan Rakyat ahli parlimen bukan majoritinya orang Islam, tetapi dalam parlimen itu sendiri majoritinya orang Islam. Maka apa-apa dasar yang nak dikemukakan kalau menjejas kepentingan orang Islam, maka ianya akan ditentang. Dalam keadaan itu kita akan membantah, orang Islam yang daripada BN pun akan membantah, daripada PKR pun akan membantah kerana ianya menjejas. Katakanlah ada usaha nak buang bahawa Islam itu sebagai agama resmi persekutuan, maka semua orang akan bantah. Lalu dari sudut itu ianya adalah satu jaringan keselamatan, ya. Tapi benda ni memanglah mungkin nak perlu dibahas dan dikaji dengan lebih mendalam lagi, ya. Saya nak rumuskan sikit, ya. Saya nak saya nak yang menjadi yang pasal isu kota damansara dan sebagainya. Yang terpenting bagi kita ialah apabila kita ni dah masuk dalam perjanjian, kita kena jujur dalam perjanjian itu, ya. Jangan kita mengkhianati, ya. Tadi Ustaz Ningtawi pun sebut kita tak khianati, ya. Saya harap ianya difahami dengan sebenar-benarnya, ya. Kerana saya rasa dalam pilihan raya 2013 ni banyak isu yang ditimbulkan, benda-benda yang tak sepatutnya ditimbulkan. Sebagai contoh, orang di Kota Damansara kata dia menang, alhamdulillah, UMNO menang. Kalau PKR menang,
maka PKR pun 15 kerusi, kita pun 15 kerusi, DAP pun 15 kerusi. Kata-kata